Pengenalan tentang Jabatan Audit Negara. Jabatan Audit Negara merupakan satu institusi penting yang mana ianya ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menyelia kewangan negara. Fungsi utama Jabatan Audit Negara adalah untuk menyelia, memantau dan juga menjalankan pengauditan terhadap semua agensi-agensi kerajaan di peringkat persekutuan, negeri serta badan-badan berkanun. Bagi sejarah penubuhan Jabatan Audit Negara Malaysia, institusi audit di Malaysia telah wujud sejak awal abad ke-20 lagi semasa pentadbiran British. Pada mulanya, institusi ini beroperasi secara berasingan mengikut negeri yang dikenali sebagai Audit Office dan juga diketuai oleh State Auditor. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957, jawatan Director of Audit Melayu telah ditukar kepada Ketua Audit Negara. Bagi penstrukturan organisasi Jabatan Audit Negara, ianya diketuai oleh Ketua Audit Negara yang dilantik mengikut Akta Audit 1957, di mana Ketua Audit Negara ini dibantu oleh dua lagi timbalan Ketua Audit Negara. Terdapat 6 sektor utama di dalam Jabatan Audit Negara. Yang pertama, Pejabat Ketua Audit Negara. Seterusnya, Sektor Pengurusan, Sektor Audit Prestasi, Sektor Audit Kewangan, Sektor Audit Pengurusan Syarikat Kerajaan serta Jabatan Audit Negara Negeri. Setiap sektor audit menjalankan 4 pengauditan utama. Yang pertama iaitu pengauditan penyata kewangan bagi menilai ketepatan penyata kewangan. Yang kedua, pengauditan pematuhan bagi menyemak kepatuhan peraturan kewangan dan kecekapan pengurusan. Yang ketiga, pengauditan prestasi untuk menilai keberkesanan program ataupun aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan yang terakhir ialah pengauditan pengurusan syarikat kerajaan. Pengauditan merupakan suatu pemeriksa, analisa dan nilaian yang berterusan dan sistematik ke atas penyata kewangan, rekod, operasi dan pentadbiran sesuatu organisasi bagi menentukan sama ada prinsip-prinsip perakaunan, polisi-polisi pengurusan, peraturan dan prosedur dipatuhi. Mengapa pengauditan perlu dijalankan? Pertama adalah untuk memastikan kehendak undang-undang dan peraturan telah dipatuhi. Kedua, mendedahkan faktor atau elemen yang tidak mendorong kepada kecekapan, keberkesanan dan ekonomi berhubung dengan perakaunan negara. Ketiga adalah untuk memberi pendapat sama ada penyata kewangan menunjukkan sesuatu kenyataan yang benar dan munasabah mengenai kedudukan dan ketepatan rekod-rekod mengikut piawaian pengauditan yang telah diterima pakai. Bagi latar belakang kajian kami lebih fokus kepada pengauditan prestasi, iaitu menilai sama ada sesuatu program atau aktiviti kerajaan dilaksanakan dengan cepat, berhemat serta mencapai objektif yang ditetapkan. Kajian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan dan laporan pengauditan prestasi oleh Jabatan Audit Negara dengan fokus kepada keberkesanan proses pengauditan dan impaknya terhadap pengurusan kewangan dan operasi kerajaan. Kajian ini melibat laporan prestasi dari tahun 2020 sehingga tahun 2022 dan isu yang difokus adalah mengenai kategori isu audit, isu di tahap persekutuan dan kementerian yang terlibat dan juga isu di negeri. Pada tahun 2020, melibatkan 6 kategori isu yang diaudit dengan jumlah 15 pengauditan yang bernilai 15.71 bilion. Projek merupakan kategori yang tertinggi dengan 7 topik pengauditan yang bernilai 5.1 bilion, manakala dana merupakan kategori yang terendah dengan 1 topik pengauditan yang bernilai RM0.57 bilion. Terdapat 136 Shaw Audit yang terdiri daripada 62 Shaw peringkat persekutuan dan 74 Shaw peringkat negeri. Pada tahun 2021, didapati melibatkan 5 kategori isu yang telah diaudit. Jumlah 17 topik pengauditan dengan nilai RM90.64 bilion telah diaudit. Projek merupakan kategori yang tertinggi dengan 7 topik pengauditan yang bernilai RM15.848 bilion dan penyelenggaraan adalah terendah dengan 1 topik pengauditan yang bernilai RM0.40 bilion. Jumlah show yang terlibat adalah 62 show pengauditan. Akhirnya, pada tahun 2022 telah melibatkan 3 kategori isu yang diaudit. Terdapat jumlah 19 pengauditan dengan nilai RM50.47 bilion dan program merupakan kategori yang tertinggi dengan 10 topik pengauditan yang bernilai RM41.90 bilion, manakala sistem ICT merupakan kategori yang paling rendah dengan 1 topik pengauditan yang bernilai RM0.04 bilion dan didapati terdapat 33 show audit berauditan sepanjang tahun 2022. Perbandingan bagi 3 tahun telah dibuat dari segi perbelanjaan keseluruhan, bilangan topik pengauditan serta jumlah show audit. Bagi perbelanjaan keseluruhan, tahun 2021 mempunyai perbelanjaan yang paling tinggi diikuti dengan tahun 2022 dan akhirnya 2020. Bagi aspek bilangan topik pengauditan pula, tahun 2022 mengkaji topik yang paling banyak diikuti dengan tahun 2021 dan akhirnya 2020. Untuk jumlah show audit, tahun 2020 mempunyai show audit yang paling banyak diikuti dengan tahun 2022 dan akhirnya 2021. Isu di persekutuan merujuk kepada masalah atau perkara yang memerlukan perhatian daripada kementerian dalam sistem kerajaan persekutuan. Ini termasuklah masalah prestasi, tindakan susulan terhadap aduan, pelaksanaan projek atau inisiatif lain. Terdapat 3 serta tindakan iaitu tiada tindakan, dalam tindakan dan selesai. Tiada tindakan, mirah iaitu isu yang belum ambil apa-apa langkah.
Dalam tindakan kuning, isu yang sedang diuruskan atau dalam proses penyelesaian. Isu selesai iaitu hijau, isu yang telah berjaya diselesaikan. Seterusnya ialah perbandingan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat 5 isu dalam tindakan dan 98 isu selesai. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan dalam penyelesaian isu dengan 7 isu dalam tindakan dan 73 isu selesai. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan isu dalam tindakan iaitu 86 isu, namun isu selesai tetap menurun iaitu 110 isu. Ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengurusan isu dari 2020 ke 2021 meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022. Beberapa kementerian telah menonjol dalam data ini, seperti contoh Kementerian Pengangkutan mencatatkan peningkatan besar pada tahun 2021 dengan 51 isu selesai, tapi menurun menjadi 5 isu selesai pada tahun 2022. Kementerian Sumber Manusia secara konsisten menyelesaikan isu dengan peningkatan dari 3 isu selesai pada 2021 ke 11 isu selesai pada tahun 2022. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga menunjukkan tren positif dengan 14 isu selesai pada tahun 2022. Secara keseluruhannya, jumlah isu yang diselesaikan meningkat secara signifikan dari 2020 hingga 2021, namun pada 2022, jumlah isu yang selesai sedikit menurun. Ini mungkin menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif atau fokus pada kementerian tertentu yang masih memiliki banyak isu dalam tindakan. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahawa ada usaha dalam menyelesaikan isu di semua kementerian, namun kementerian dengan jumlah isu tertinggi seperti Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah perlu mendapatkan perhatian lebih agar lebih efisien dalam menyelesaikan masalah. Kami akan mengkaji semula seperti saya sebutkan tadi, kita nak kurangkan, singkatkan masa untuk pembinaan, memastikan ada keperluan dan memastikan bila masa untuk pembinaan, sebab satu masalah yang kita mesti pastikan ialah penyerahan tanah. Tanah itu mesti adalah di bawah PPT. Sehingga bulan April 2022, TKM telah membelanjakan sejumlah 4.462 bilion daripada 5.577 bilion peruntukan bagi perolehan sebanyak 75.88 juta dos vaksin. Selain itu, bekalan vaksin turut diperoleh daripada kerajaan negeri, pembelian oleh pihak swasta dan sumbangan dari negara luar. Sehingga bulan April 2022, jumlah keseluruhan vaksin yang diterima adalah 82.84 juta dos. Tindakan yang telah diambil ialah meningkatkan promosi mengenai dos penggalak melalui pelbagai saluran media dan melibatkan pakar pelbagai bidang dalam sesi libat urus bersama media. Isu tadbir urus negeri merangkumi cabaran, kelemahan dan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan projek serta pengurusan kewangan. Laporan Ketua Audit Negara menunjukkan keperluan perhatian serius untuk memastikan sumber awam digunakan secara cekap dan berkesan. Masalah ini bukan sahaja memberi kesan kepada pembangunan negeri tetapi turut menjejaskan keyakinan rakyat terhadap kerajaan negeri. Analisis isu di negeri. Berikut adalah gambaran graf yang menunjukkan statistik perkembangan dalam menangani isu tadbir urus bagi setiap negeri antara tahun 2020 hingga 2022. Hijau menandakan sudah selesai, ungu dalam tindakan, manakala biru tiada tindakan. Yang pertama Johor, kedua Sabah, Perak, Melaka, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Sarawak, Pahang, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang dan Terengganu. Pada tahun 2020, sebanyak 186 isu berjaya diselesaikan, namun 27 kes masih dalam tindakan. Tahun 2021 mencatatkan 194 isu selesai, tetapi 136 kes masih belum tuntas. Pada 2022, meskipun hanya 91 isu selesai, 78 kes masih dalam proses tindakan. Antara contoh isu selesai ialah di Selangor berkenaan Dana Usahawan Mikro Selangor DUMS. Dana Usahawan Mikro Selangor ialah antara inisiatif penting kerajaan Selangor bagi menyokong usahawan kecil. Namun terdapat beberapa isu yang dikenal pasti. 72.4% daripada 504 permohonan diluluskan sepanjang 2019 hingga 2021. 24.4% permohonan ditolak atas alasan seperti pendapatan berlebihan dan tempoh perniagaan tidak mencukupi. 16 permohonan tertangguh dengan 14 masih belum diputuskan sehingga Disember 2021. Ketiadaan sistem data lengkap menyebabkan kelewatan dalam semakan dan keputusan. Maklum balas yang didapati dari Unit Perancangan Ekonomi Negeri Selangor pada 2023 adalah 9 permohonan ditolak kerana tidak memenuhi syarat dan 3 permohonan memerlukan lesen tambahan. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh diberi adalah sistem data dan peningkatan hebahan mengenai DUMS perlu dipertingkatkan juga. Inisiatif ini menunjukkan keperluan pemantauan berterusan dan penambahbaikan sistem bagi memastikan proses berjalan dengan lebih cekap serta meningkatkan keberkesanan bantuan kepada usahawan mikro pada masa hadapan. Antara contoh isu dalam tindakan ialah di Pahang berkenaan pengurusan air Pahang Berhad PAIP Pipe. Pipe di Pahang menghadapi masalah non-revenue water NRW iaitu air terawat yang tidak menghasilkan pendapatan. Antara punca utama NRW adalah pipe bocor, kesilapan bacaan meter dan kecurian air. Terdapat 3 kategori utama kehilangan air yang dilaporkan pada tahun 2020 hingga 2022. Yang pertama, penggunaan tidak dibelikan di mana penggunaan air tidak dicatat melalui bacaan meter. Yang kedua, kehilangan komersial yang berpunca daripada kesilapan bacaan meter pelanggan. Yang ketiga, kehilangan fizikal akibat kebocoran pipe yang sudah usang. Pipe juga berhadapan
dengan isu kecurian air di mana sebanyak 539 kes telah dilaporkan antara 2020 hingga 2022. Kecurian ini mengakibatkan kerugian sebanyak 1.48 juta tetapi hanya 0.25 juta berjaya dikutip. Kecurian berlaku melalui penyambungan paip tanpa kebenaran dan cabaran utama adalah kos guaman yang tinggi serta kesukaran mengesan pesalah. Untuk menangani isu ini, PAIP telah menetapkan beberapa tindakan. Antaranya, yang pertama, sasaran menurunkan kadar NRW kepada 39.5% menjelang 2028. Yang kedua, pembangunan. Pembangunan District Metering Area DMA, Pressure Monitoring Area PMA dan Active Leak Control ALC untuk memantau dan mengurangkan kebocoran. Yang ketiga, pencapaian sejumlah 59 unit DMA, 63 unit PMA dan 42 unit ALC telah dilaksanakan. PAIP akan terus meningkatkan infrastruktur dan menguatkuasakan tindakan terhadap pesalah yang terlibat dalam kecurian air dengan komitmen untuk mencapai sasaran Non-Revenue Water Kebangsaan 2028. Secara keseluruhannya, laporan pengauditan prestasi ini telah menggambarkan kecekapan program yang dijalankan oleh kerajaan. Laporan tersebut juga mendedarkan isu-isu yang mempengaruhi prestasi seperti kelemahan dalam pengurusan projek, ketidakpatuhan terhadap peraturan dan penggunaan sumber secara tidak optimal. Cadangan audit telah didedarkan dalam laporan untuk memperbagi kelemahan yang ditemui. Pelaksanaan cadangan perlu dipantau oleh Jabatan Audit Negara supaya penambahbaikan dilaksanakan dan objektif tercapai.